السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung kelas dan kuliah pengajian kita berhubung dengan tajuk hadis-hadis galakan, at-targhib, hadis-hadis motivasi, dan at-tarhib, hadis-hadis yang berbentuk ancaman ataupun amaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini basyiran wa nadhira, dia membawa khabar gembira dan dia juga membawa amaran, peringatan. Oleh itu tuan-tuan, dalam kelas-kelas kita yang lepas, kita telah menempuh dan lalu beberapa hadis dan bab berhubung dengan galakan dan kelebihan, fadilah, fadail, galakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tuan-tuan, sekali lagi kita akan masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan galakan dan kelebihan, supaya apabila kita mendengar hadis-hadis ini, dia memberikan semangat, membakar motivasi kita untuk bersegera dan berlumba-lumba melakukan amalan tersebut. Tajuk ataupun hadis yang berikutnya yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini iaitu kelebihan ahlul zikir, kelebihan orang yang berzikir, dan lebih tepat lagi dia letak tajuk itu kelebihan majlis zikir, kelebihan majlis zikir, majlis halaqah, kumpulan, himpunan yang seumpama dengannya, yang diisi di dalamnya apa dia? Zikrullah, tilawatul Quran, tadarus, tafaqquh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, adakah perkumpulan dan perhimpunan kita pada malam ini termasuk di dalam kumpulan dan majlis yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena dengar hadis dan kita kena tengok apa yang diulas oleh para ulama berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan majlis zikir. Hadis yang pertama yang kita akan baca, yang dibawa oleh pengarang kitab kita pada malam ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan baca 2-3 hadis dan kita akan tengok pandangan dan pendapat dan ulasan yang dikemukakan oleh para ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang agak panjang. Hadis ini direkodkan ataupun
kalau kita nak rujuk hadis ini, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi dari sudut status hadis ni jelas. Apakah hukum hadis ni? Hadis ni sahih kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia berbeza dengan hadis-hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Kerana di dalam hadis-hadis yang terdapat dalam buku-buku yang tuan-tuan dengar tu, dalam Sunan yang 6 ataupun kitab yang 6 itu, kita tak sebut Sahih An-Nasa'i, tu kita tak sebut Sahih Abu Daud, kerana dia berbeza dengan Sahih Al-Bukhari. Kalau ada di dalam Sahih Al-Bukhari, memang hadis-hadisnya confirm ataupun dijamin sahih. Tapi dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab yang lain itu tidak ada jaminan, kerana penulis tidak mensyaratkan hadis itu mesti sahih. Banyak panjang lah kenapa hadis itu lemah tapi dia masukkan juga dalam kitab dia. Ada sebab dia lah. Antaranya kerana hadis itu dijadikan hujah oleh para ulama. Dia masukkan tu, dia nak bagi tahu kata hadis itu digunakan hujah oleh sebahagian ulama. Dia masukkan walaupun hadis itu dari sudut kedudukan dia dhaif. Contoh. Tapi kalau dia sebut Sahih Al-Bukhari, boleh dikatakan sepakat di kalangan para ulama as-sahhal kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya bagi Allah itu malaikah plural, jamak ramai. Kalau satu malaikat, malak. Contoh kita sebut malakul maut, malaikat maut. Cuma dalam bahasa Melayu ni, malaikat kalau satu pun malaikat, kalau banyak pun malaikat. Tapi dalam bahasa Arab malak. Kalau ramai, banyak, malaikah. Okey? Sesungguhnya bagi Allah itu malaikat yang bertugas, bertindak, yatufuna fit turuq, berkeliaran, bertawaf di jalan-jalan, di kawasan-kawasan. Malaikat ni dia punya tugas, peranan dia apa? Yatufuna, dia pergi mencari atau dia pergi meninjau, berjalan-jalan lah, terbang. Malaikat terbang. Yaltamisuna ahla dzikr, dia berterbangan, berkeliaran, bertebaran, mencari. Bukan dia berterbangan, berkeliaran, bertebaran semata-mata tanpa tujuan. Yaltamisuna ahla dzikr, dia mencari-cari orang yang berzikir, orang yang berada di dalam majlis zikir. Dia cari kumpulan zikir, halaqah zikir. Dia cari mana orang duk berzikir, mana halaqah zikir, mana majlis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha, apabila dia berjumpa dengan kumpulan ataupun kelompok halaqah yang mereka itu berzikir kepada Allah,
yadhkurunallah tanadaw, dia pun panggil malaikat-malaikat lain. Dia terbang, dia cari, dia jumpa ada satu kumpulan dalam satu masjid ke, di sekolah ke, di mana-mana ke, dia tak kira. Janji ada kumpulan, ada satu halaqah, majlis yang di dalamnya diisi dengan zikrullah. Nanti saya akan hurai berdasarkan pandangan ulama lah, bukan hurai ikut suka kita. Kita akan nukil pandangan-pandangan ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan majlis zikir ni. Macam mana? Okey, adakah majlis hanana? Hanini, hanunu. Tak apa. Sabar. Kena tunggulah kan. Okey, kita tengok siapa yang kena. Okey. Tanadau, dia pun panggil malaikat-malaikat lain mai. Halummu ila hajatikum. Mari duduk. Apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan ada di sini. Dia panggil malaikat lain. Dia kata apa yang kamu duk cari, yang kamu semua kena cari, yang kamu duk tengok tu ada di sini. Mari duduk di sini. Mai. Fayahuffunahum biajnihatihim ila as-sama'id dunya. Maka malaikat-malaikat pun datanglah berbondong-bondong, beramai-ramai, sambil membuka dan menebarkan sayapnya, menaungi majlis tersebut. Ajnihah, dia buka sayap-sayap dia ini, sehinggalah banyaknya malaikat dan besarnya sayap yang dibuka dan menaungi majlis-majlis kumpulan zikir ini ila sama'id dunya, sehinggalah ke langit dunia. Apa yang mereka buat apabila mereka bertemu dengan majlis zikir, kumpulan zikir, mereka saling panggil memanggil untuk beramai-ramai datang membuka dan menaungi majlis tersebut, dan mereka duduk di dalamnya. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Apabila mereka naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal bertanya, fayas'aluhum, maksudnya tugas mereka ni mari cari, jumpa, duduk dan membawa balik laporan. Bawa balik laporan. Sebab dalam hadis ni dia kata fayas'aluhum rabbuhum, bertanyalah kepada mereka Tuhan mereka, dan dia lebih mengetahui. Allah Maha mengetahui, tapi dia tanya ni bukan kerana dia tak tahu. Allahu a'lam. Tapi untuk kita, ma yaqulu ibadi, apa yang disebut dan dicakapkan oleh hamba-hambaku di dalam majlis itu. Tadi kau orang pergi ke majlis tu, masa kamu tinggalkan mereka tu, ma tasnaun, apa depa duk buat, apa depa duk baca, apa isi kandungan majlis itu? Allah tanya. Qalu, mereka malaikat yang ramai-ramai tadi jawab, yaquluna, mereka itu membaca, mereka berkata, yusabbihunak, mereka bertasbih, mensucikan engkau. Yang pertama dia kata mereka yang duduk di dalam majlis itu yusabbihunak, bertasbih, wa yukabbirunak, takbir, wa yahmadunak, tahmid, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa yumajjidunak, memulia dan mengagungkan engkau. Maksudnya apa yang mereka sebut, yang mereka baca, yang mereka cakap,
yang menjadi isi percakapan, isi perbualan, isi kandungan di dalam majlis itu, kesemuanya mensucikan engkau, membesarkan engkau, mengagungkan engkau, memuji dan memuja engkau wahai Tuhan. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat yang pergi tadi ni. Fayaqul, Allah bertanya, hal ra'auni, adakah mereka hamba-hambaku yang memuji, yang membesarkan aku, yang mensucikan aku, mereka melihat, nampak aku? Hal ra'auni, adakah mereka melihat aku? Kita boleh tengok Allah tak tuan-tuan? Kita manusia di dunia ni boleh nampak Allah Ta'ala tak? Nabi Muhammad ramailah yang kata jumpa Allah Ta'ala. Ada tak? Jumpa tak? Nampak tak? Tuan-tuan, pada pandangan tuan-tuan, boleh nampak Allah Ta'ala di dunia? Saya ingat tak ada siapa yang waras dia kata boleh nampak Allah Ta'ala di dunia. Di akhirat ya, tu pun ada orang kata boleh tengok Allah 100 kali. Tengok Allah 100 kali, jumpa Allah 100 kali, jumpa Allah 100 kali, kan? Okey tuan-tuan, hal ra'auni, adakah mereka melihat aku? Qal fayaquluna, maka jawablah malaikat-malaikat itu, la wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Yang mereka mensucikan aku, membesarkan aku, yang mereka beribadah kepada aku, adakah mereka melihat aku? Kita dan saya dan tuan-tuan yang senantiasa tunduk dan sujud kepada Allah, menggunakan seluruh kehidupan kita untuk beribadah, adakah kita melihat Allah? Jawab malaikat, tidak, demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Di dunia mereka tak boleh tengok engkau, tak nampak. Kemudian Allah kata, wa kaifa law ra'auni, kalau mereka nampak aku, agak-agak macam mana keadaan mereka? Allah tanya kepada malaikat, kalaulah mereka nampak aku, mereka melihat aku, bagaimana agak keadaan mereka? Jawab malaikat tadi, law ra'auka kanu ashadda lak ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan. Sekiranya jikalau mereka itu melihat dan nampak engkau ya Allah, tentulah mereka akan lebih kuat beribadah, lebih kuat bertahmid, lebih kuat membesar dan memuji engkau, lebih banyak bertasbih. Tu jawapan malaikat. Sekarang ni yang kurang, yang tak berapa nak bersemangat, yang tak berapa nak berlumba-lumba, yang ambil remeh sambil lewa ni sebab kita tak nampak. Bukan kata Allah kita tak nampak, pahala pun kita tak nampak, ganjaran yang disebut, yang dijanjikan oleh Allah, sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kerana itu kita buat, tetapi tidak seperti, berbeza dengan kalau kita nampak lah. Tentulah tuan-tuan semua boleh faham benda ni. Satu benda yang kita tak nampak reward dia, cuma dia bagi tahu dengan satu benda yang orang nampak. Macam heboh bulan lepas kalau tak silap saya, ada satu pertandingan memancing mengai, dapat kereta Mustang, bukan musang. Kalau dapat musang, mengai ku padang nyu padan. Mustang. Nak bagi semangat nak mengai ni, nyeheret kereta tu pitok di tempat pertandingan. Bagi nampak, bukan kata nak muhung. Kalau mengai sungguh boleh menang. Ada kereta Mustang. Tu tahu kereta Mustang atau Mustang? Bukan pendekar Mustar. Mustang.
Mahal lah kita ni. Kita mahal. Mengai pula kita ni. Tunjuk. Orang boleh nampak hadiah. Nampak hadiah ni selalu orang tunjuk. Nak bagi semangat. Tapi kalau duk habaq saja kan. Itu. Sebab itu orang beriman ni, dia kena sampai kepada satu maqam. Maqam apa? Seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan. Tuan-tuan kena mujahadah. Saya dan tuan-tuan, kita kena lawan perasaan kita ni, kena asuh, didik jiwa kita ni. Bila kita buat ibadat itu, seakan-akan kita melihat pahala itu. Seperti Nabi menjanjikan qiraat bagi orang yang semayang jenazah. Tak mai juga. Balok siapa tu juga. Kan? Dia kena pi sampai nampak qiraat. Kan? Itu. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Pasal itu orang-orang beriman ni dia gelar mukmin. Mukmin tu maksud mukmin, orang yang percaya. Percaya benda yang dia belum nampak. Mukmin orang yang percaya sesuatu yang dia tak nampak. Dia tak nampak Allah, dia percaya. Dia tak nampak syurga neraka, dia percaya. Dia tak nampak malaikat, dia percaya. Ni saya duk cerita malaikat duk cari ni, siapa nampak? Siapa ada berselisih dia? Nak mai tadi ada berselisih. Dia kata ada tadi. Patutlah jam. Bersabuk dengan depa sama. Sakan. Orang kita ni kadang-kadang dia mai lepas-lepas PKP ni banyak yang isim. Nampak malaikat, nampak Nabi, bersembang dengan Nabi, macam-macam. Ini saya ingat kesan daripada terlalu lama dikurung ni. Kan, bila kita lama-lama kita tengok dinding kan, duduklah rumah tengok dinding. Lalah kali dinding mu kita nampak macam bercakap dengan kita. Tuan-tuan jaga. Bini kita tengok kita duduk bercakap dengan dinding, dia kata bercakap dengan siapa? Dia cakap dengan dinding ni. Ini dia bercakap dengan aku ni. Itu dia tuan-tuan. Ya memang. Kita nampak kerusi itu kosong, dia nampak kerusi itu ada orang. Itu yang dia panggil apa? Halusinasi. Jangan memang tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan dia sambung lagi. Fama yas'aluni. Di dalam majlis itu, di dalam halaqah itu, selain daripada mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, membesar dan memuji, mengingati diriku, apa yang mereka nak? Fama yas'aluni. Malaikat jawab bagi pihak kita. Tuan-tuan mai ni saya tahu tuan-tuan nak apa. Saya pun sama. Kita mai ni malam esok, orang yang mari masjid ni, bukan kata majlis yang ilmu ni, mari masjid ni kita tahu dia nak apa. Betul tak? Malaikat jawab. Malaikat kata, bila Tuhan kata fama yas'aluni, apa yang mereka mengharapkan daripada aku, apa yang mereka minta, apa yang mereka nak daripada zikir yang mereka lakukan, ibadah yang mereka tunaikan itu, apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah. Malaikat kata yas'alunak jannah, al-jannah. Mereka datang, mereka duduk, mereka berzikir untuk mendapatkan syurga. Yas'alunakal jannah. Ni yang tuan-tuan mai ni syurga ni. Bukan ada apa. Bukan saya bagi apa. Betul ilmu. Tapi ilmu ni untuk bawa kita ke mana? Tuan-tuan mari salat tadi ni untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, untuk mendapat keredaan Allah, untuk mendapat kasih sayang Allah. Tapi akhirnya ke mana tuan-tuan nak pergi? Takkan tuan-tuan mari ke masjid nak tuju ke neraka. Tuan-tuan ni nak ke syurga. Walaupun mungkin sebagai orang, saya ikhlas. Tuhan nak tak mana saya pun saya ikut ya. Saya tak apa, saya sah kat Allah Ta'ala ya. Saya semayang ni kerana Allah ya. Allah nak buh saya tak mana tu hak Allah Ta'ala. No. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku nakkan keredaanmu ya Allah, dan aku mengharapkan syurga.
Nabi ajak kita minta syurga. Sebut nak syurga. Wa idza sa'altumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, apabila kamu minta kepada Allah, minta. Wa idza, ya Allah, aku memohon syurgamu, masukkan aku ke dalam syurgamu, tempatkan aku di dalam syurgamu, jadikan aku daripada kalangan penghuni syurgamu. Sebut. Itu tidak merosakkan ibadah. Itu yang betulnya. Dengan Tuhan jangan duk bekih banyak sangat. Ini bukan nak pergi Gunung Ledang. Hajat di hati tidaklah terucap di mulut, tidaklah terkata, tetapi ingin, tak ada duk ingin. Abang nak apa? Tuhan abang nak syurga, nak masuk syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wa ada tak mau masuk neraka. Sebab itu Nabi mengajar kita benda yang jelas. Sambung balik tuan. Kemudian Allah tanya, ya okey depa nak syurga, fine, tak ada masalah. Qala yaqul hal ra'auha, yang mereka minta syurga, mengharapkan syurga, nak masuk syurga tu, yang mereka lakukan untuk dibalas dengan syurga itu, pernahkah mereka melihat syurga? Kerana kebiasaannya, kalau kita nak sesuatu, tentulah kita dah tengok benda tu, baru kita nak pi, baru kita syok. Dia tak kena pi, pasal apa? Tengoklah gambar elok, kena pi, tengoklah gambar elok. Kan? Di polis ni kena jaga-jaga sikit, pasal gambar dia tak sama dengan tempat. Kan? Kena pi Gua Kelam, Kita orang polis kita sampai-sampai nak pi mana? Bawa aku pi Gua Kelam. Tak payahlah. Kan? Kita tahulah Gua Kelam. Dia pipi Kelam tu. Tak, bukanlah saya nak downgrade polis ni banyak tempat lah bagus, tapi kadang-kadang demikian dunianya sifatnya macam tu lah. Bukan kata polis yang mana, dunia ni sifatnya macam tu. Gambaran tidak sama dengan hakikat. Tapi Tuhan bila dia kata syurga, dia gambarkan syurga, tak ada peribahasa indah khabar dari rupa itu tak terpakai untuk syurga, tak valid untuk syurga. Dunia yes, banyak tempat gambar dia elok kan, tambah hotel lagi duk kena muhung produk. Kita punya tengok, cantik hotel ni, pipi dia kata inilah kali pertama dan salam terakhir. Lang gambar lain kan. Tuhan tanya yang mereka yang bersemangat sangat tu, yang mengharapkan syurga tu, mereka bisa tengok ke? Yang nak masuk sangat, siapa bisa tengok? Nabi ya bisa tengok. Maka jawab apa dia ni malaikat untuk kita, dia kata apa? Dia kata, la wallahi ya rab ma ra'auha, demi Allah mereka tak pernah nampak syurga. Apa kata Allah? Fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana pula kalau mereka melihat? Sekarang ni depa duk semangat nak masuk dah, depa duk puluh nak masuk dah, duk doa nak masuk dah, duk beribadat nak masuk dah, bercita-cita nak masuk, tu tak nampak lagi. Kalau mereka dah nampak agak-agak macam mana? Agak-agak kalau tunjuk kat depa syurga yang depa akan dapat tu, apa keadaan depa berbanding dengan hak Allah yang tak tengok ni, yang tak nampak ni? Maka jawab malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalaulah mereka melihat syurga macam malaikat nampak dah, malaikat dah tengok dah, malaikat boleh habaq lah, dia boleh bagi tahu lah. Kalau mereka nampaklah syurga yang kami nampak ni, tentulah mereka akan lagi tamak, mereka akan lagi kuat beribadat, mereka akan lagi bertambah semangat. Berbeza dalam sebagian hadis dia sebut mereka tidak akan tidur untuk mendapatkan syurga. Sekarang minta juga, tapi tidur juga lah kan. Takat isyak ni balik sekali lena lah, tak ada siapa nak pergi sembahyang pula kan. Abang tak mau masuk syurga, nak masuk tu abang lena pasal apa? Tak apa, aku lena dulu, sekali aku mangkit lain lah, nak masuk juga tapi aku letih. Tapi kalau dia nampak, dia tak tidur. Tu dia punya semangat tu.
Macam ada satu cerita lah, saya pun tak tahu cerita ni burung ke betul, tapi cerita lah, bukan hadis. Kalau hadis kena cek, cerita ni tak cek pun tak apa. Tapi cerita ni pun bukan cerita berkait dengan agama, cerita orang. Laki-laki ni dia orang kira nak menikah, dia tak nampak perempuan tu, tapi oleh kerana dia didesak apa semua, dia kata tak apalah, kira lah siapa pun dia terima lah. Dia tu okey, dia tak tengok, dia serah lah. Orang kadang-kadang kena paksa ni, dia ikut dia malas nak ingat. Hari kejadian tu, dia kata kita nak pergi menengok ni, tak apa, dia kata pakai jadi lah, ikut tarikh lah. Depa pun dia tak mau pipi bincang tarikh, buat lambat lah sikit kan, mungkin ada urusan. Balik mai dia dah selesai, bulan apa? Hujung tahun lah, cuti sekolah. Dia tak ada gambar nak tengok, dia pun tunjuk gambar, segok. Dia kata awak yang buat lambat. Awak yang buat hujung tahun. Pasal apa yang buat lambat? Lepas dia tengok gambar tu, macam nak pergi menikah esok. Tu tuan-tuan jaga-jaga. Yang kata benda bila kita nampak tu, dia punya feel, dia punya rasa zauq. Orang tarikat kata zauq. Dia punya rasa tu lain. Itu Allah tanya, depa nampak dah ke yang depa semangat nak masuk? Depa tak nampak. Kemudian tuan-tuan, famimma yata'awwadzun, kenapa mereka berlindung? Apa yang mereka berlindung, apa yang mereka minta supaya diselamatkan diri mereka? Yata'awwadzun, mereka berlindung, berta'awuz daripadanya. Apa dia yang tuan-tuan tak mau? Allah tanya apa yang mereka tak mau, apa yang tuan-tuan tak mau? Tuan-tuan nak masuk syurga, apa yang tuan-tuan tak mau? An-nar. Yaquluna minan nar, mereka berlindung, mereka takut, mereka minta engkau selamatkan mereka daripada neraka. Hal ra'auha, mereka takut neraka tu depa kelih dah ke? Macam syurga tadi lah, yang nak masuk tergedik-gedik tu nampak dah ke? Neraka yang tak mau masuk, yang lari, yang takut sangat ni nampak dah ke? Tahu ke kata teruk? Tak nampak, tapi dengar macam sakal lah. Nampak tu. Kemudian tuan-tuan, Allah kata lagi, kalau mereka nampak, hal fa kaifa law ra'auha, kalau mereka nampak, malaikat kata la wallahi, malaikat kata fa kaifa law ra'auha, Tuhan tanya macam mana kalau depa nampak? Yaquluna law ra'auha, kalau mereka nampak neraka, kanu ashadda minha firaran, mereka akan lari lebih dahsyat daripada sekarang. Wa ashadda laha makhafatan, dan mereka akan takut lebih daripada mereka takut sekarang. Tuan-tuan, habis soal jawab tu, ini reward dia. Habis Tuhan siasat, malaikat depa baca apa, depa buat apa, depa minta apa, depa tak mau apa, macam mana keadaan depa. Setelah habis soal jawab itu, fayaqul fa ushhidukum inni qad ghafartu lahum, maka saksikanlah oleh kamu semua yang berada di dalam majlis yang kamu pergi tadi ni, setiap orang yang duduk berada di dalam majlis itu, aku mengampunkan keseluruhan dosa-dosa mereka. Bagi mereka apa yang mereka nak, dan mereka diselamatkan daripada apa yang mereka tak mau. Setiap kali kita duduk dalam majlis ini yang berlaku. Saya tak claim, saya tak kata majlis kita, saya sebut umum. Kerana kita pun tak berani, kadang-kadang kita duk rasa majlis kita, tapi mungkin majlis kita majlis yang Tuhan tak redha. Kita harap Tuhan redha. Sebab itu tuan-tuan, ikhlas. Tuan-tuan jangan rasa benda yang kita saban hari, setiap malam, setiap hari silih berganti ini, dia berlalu pergi kosong seperti apa yang kita buat dalam hidup kita. La, wallahi la. Barangkali mungkin tercetus dan terlintas dalam hati kita, ila mata. Arab kata ila mata, sampai bila? Dan apa yang kita dapat?
Kadang-kadang tuan-tuan, untuk kita bertarung dengan perasaan yang menghalang kita, yang menarik kita untuk lari daripada duduk di dalam majlis-majlis yang dinaungi oleh malaikat ini, lebih kuat daripada yang mengajak kita duduk. Tuan-tuan yang ada dalam majlis ini, Allah telah saksikan kepada malaikat, ghafartu lahum. Kemudian satu soalan yang sangat dahsyat, malaikat tanya, yaqul malak minal malaikah. Nampak? Yaqulu malakun minal malaikah. Bertanyalah satu malaikat daripada malaikat-malaikat yang ada tu. Dia mangkit tanya. Dia kata, ya Rabb, fihim fulanun laisa minhum. Ada seorang dalam majlis tu, dalam kumpulan tu, laisa minhum, dia bukan mai untuk tujuan majlis tu. Yang ni ada. Saya bisa jumpa 3 masalah. Satu, saya pelik. Sakan dia ni mai dengan tengkolok, dengan kerih, dengan rantai. Kita kata, sakan dia. Rupa-rupanya tu imam mai bisik, jangan lajak sangat, satgi ada akad nikah. Kita duk ingatkan tadi ni warisan Melayu hang tuah mana, rupa-rupanya patutlah ramai sangat malam ni. Tapi oleh kerana depa mai, depa pun duduk dengar, sambil duk pegang baulu iti, agak-agak itan, buah epon, apa semua, apa ni semua depa duk tunggulah dengar kan. Yang mana tak boleh masuk dalam duk luar. Tapi terpaksa dengar jugalah pasal lepas Isyak. Yang pengantin perempuan duk idak lah pecah peluh nak hangat, nak cayak apa ni. Depa tu lah. Satu lagi hak nak mesin borang asnaf ni. Yang tu buat doa. Kita kata, dengan seluar jin, dengan muka tak pernah nampak apa semua ni. Tiba-tiba dia main tuju. Dia kata, mana satu tu imam, mana satu tu imam, mana satu tu imam. Ni realiti ni. Mana satu tu imam, mana satu tu imam. Tu imam kata, saya tu imam. Tu imam pun dia tak tahu mana satu. Tapi qaryah tu, mana satu tu imam, mana satu tu imam. Dia tuju kat kita, tak, saya penceramah. Ni tu imam. Tu imam kata, tak, bukan saya. Kacau. Yang ni amil. Dia pasal imam dia lain, amil lain. Amil pula dah. Depa bukan tahu amil tak amil ni, imam ya, apa-apa imam. Lepas tu dia tanya, tu imam tak boleh sign. Tak boleh sign. Pasal yang ni amil. Amil duduk tak mana pula. Kalut. Pasal tu amil kena mai juga tiap-tiap waktu. Pasal pok ni duk mai. Ni pesanan untuk amil. Lagi satu geng mana? Geng-geng hok yang kadang-kadang dia main macam-macam sebab lah nak terkencin ke apa kau kan. Malaikat tanya, ada dalam banyak-banyak rekod kami tu, dia ni bukan main nak mengaji. Dia kebetulan accident dia duduk. Dia boleh tak reward tu. Dia masuk lah dalam kumpulan tu. Yang kata besarnya majlis ilmu, yang kata hebatnya majlis zikir, yang kata halaqah-halaqah yang duduk ni, yang ingat Allah ni. Innama ja'a lihajah. Dia ni bukan mai dengan maksud untuk menuntut ilmu ke, nak mengaji ke, nak berzikir ke, nak baca Quran ke. Dia ada tujuan lain. Tapi dia duduk juga. Qal hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Apabila dia duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, dia mendapat keberkatan dan kesalehan mereka. Dia dapat. Itu dia tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ada maksud main kan. Kita nak pergi kerja kita awal lagi, kita singgah duduk saat dengar. Kita masuk dalam kumpulan tu, kita masuk tuan-tuan. Rahmat besar.
sehingga berada di dalam majlis orang-orang saleh, majlis ahlut taqwa, majlis yang ada padanya zikrullah, dia mendapat rahmat itu sama. Allah kata semua yang duduk, tak kira lah dia main dengan maksud apa pun, dia duduk dalam majlis itu, dia kira ahli majlis itu. Hadis Bukhari. Nampak tuan-tuan hadirin mukminin, demikian besarnya apa yang disebut di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selesailah kita membaca hadis tersebut. Jadi apa yang saya nak huraikan ni, banyak manfaat yang kita boleh ambil. Nombor satu tuan-tuan, hendaklah apa-apa majlis, kumpulan yang ada perhimpunan, jangan kosong dan sunyi daripada zikrullah dan apa-apa yang berhubung dengan agama. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi mesyuarat ke, mesyuarat kenduri ke, majlis apa ke, tuan-tuan duduk dalam tu, tuan-tuan ingatkan rakan-rakan yang ada. Dia sebab dia bukan formality dia majlis zikir ni, mari ramai-ramai semua duduk, kita nak ada tekong satu, dak. Dia kira mana-mana majlis, mana-mana kumpulan, mana-mana halaqah, kita kadang-kadang berhimpun keluarga kita nak makan ramai-ramai, zikir masing-masing zikir. Sementara nak selesai makan, di samping kita bersembang, zikir 10 kali, 20 kali. Jangan kosongkan majlis itu daripada zikrullah. Ini masalah dia jadi formality. Bersembang, tajuk ni. Al-Fatihah. Semua pun betul. Nah, masing-masing sambil kita bersembang, subhanallah, Allahumma salli, zikir masing-masing. Zikir. Tak ada zikir apa-apa kan ni, nak makan ni tak ada baca-baca apa. Kami duk baca lama dah, rumah tak baca baca masing-masing baca. Zikir. Kerana tuan-tuan, kalaulah majlis kita tu kosong daripada sebarang zikir dan salawat dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan mengingati Allah, dia tak semestinya zikir formal subhanallah tu, kadang-kadang mungkin tazkirah. At the end, di hujungnya dia membawa kepada ingat kepada Allah. Pengisiannya membawa kepada mengingati Allah. Maka kata para ulama, dia masuk dalam majlis itu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yang direkodkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lain-lainnya, Nabi kata, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim tiratun yaumul qiyamah in syaa 'afa 'anhum wa in syaa akhadhahum biha. Nabi kata, mana-mana orang yang duduk dalam mana-mana majlis, kumpulan, himpunan, yang mana mereka itu tidak berzikir mengingati Allah, mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa zikir, tak ada siapa selawat. Lepas itu kita panggil orang-orang saleh ni, dia duduk dan dia sambil dia tunggu apa-apa, dia mungkin tak tunjuk, mungkin dia zikir pelan-pelan, subhanallah. Mungkin kita isi masa kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah. Zikir sambil kita duduk kan. Orang lain duduk urus makan, kita mungkin sampai awal, subhanallah, Allahu akbar, Allah. Zikir. Simple lah. Nabi kata, tetapi kalau majlis itu kosong daripada zikir kepada Allah, kosong daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemua yang ada di dalam majlis itu tiratun rugi pada hari kiamat. Maksudnya orang yang pergi hari itu, orang yang rugi, orang yang kurang, orang yang tidak mendapat kelebihan daripada majlis itu. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya akan sebut
bagaimana tuan-tuan boleh masuk di dalam makna majlis zikir yang sangat besar ganjaran dia yang disebut di dalam hadis kita tadi. Wallahu taala a'lam. Okey tuan-tuan. So kita contoh majlis zikir ni. Majlis zikir contoh majlis. Majlis zikir ni nombor satu, majlis yang mana kita ramai-ramai berzikir lah. Sebagai contoh majlis zikir hari Jumaat. Hari Jumaat tuan-tuan mari ke masjid. Kita buat apa? Mari awal kan? Kita nak dapat unta. Itu pun masalah tak nampak. Mau kalau balik boleh heret unta kot jalan. Awal unta, lepas unta lembu, lepas lembu kambing, lepas kambing ayam, lepas ayam telur. Ada yang lah duk bawa balik apa? Pisang. Yang boleh pisang pula hak yang jenis mai sayur. Betul mai sayur dia duk luar camuk masjid pula. Tuan-tuan, bila kita mai ni, saya nak bagi tahu majlis zikir ni dia tidaklah maksud majlis zikir tu kita mari ramai-ramai, kita bergendang, kita itu bukan. Contoh para ulama bagi kita mai hari Jumaat. Mai kita duduk ramai-ramai kan. Nak ramai lah Jumaat, hampak sejadah masing-masing. Kita tunggu tu imam naik, khatib naik. Tuan-tuan nak buat apa?
Law ni masalah sikit pasal duk update up status. Alhamdulillah, saf pertama saya adik Tok Imam tak naik lagi. Tok Imam berjalan keluar dari bilik imam. Semua dia update tu. Yang kata orang kita ni status kan macam-macam status. Tok Imam melangkah tangga 1. Dia naik status. Pasal dia tak tahu nak buat apa, nganga. Walhal dia boleh mai tu, tuan-tuan duduk apa? Itu majlis tu majlis zikir tu. Tuan-tuan duduk ujung sana, duduk tengah apa semua. Subhanallah, salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, astagfirullah. Kawan nu istighfar, kawan ni tasbih, kawan nu takbir, kawan ni baca Quran, kawan nu duduk semayang. Semua tu melakukan apa yang dikatakan sebagai zikrullah secara beramai-ramai. Maka majlis itu majlis zikir. Majlis zikir. Bila kita mai awal, kan tuan-tuan mai semayang awal, bagus. Orang yang mai awal ni bagus tau. Bila dia masuk masjid, tuan-tuan mai tadi semayang, tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan semayang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu tuan-tuan nak tunggu semayang maghrib, ada 10-15 minit, tuan-tuan dah dianggap macam orang tengah semayang. Lepas tu sambil duduk tunggu, tuan-tuan pun duduk. Astagfirullah. Sekali kawan nu pula mai semayang sunat, dia pula buka Quran baca. Macam tuan-tuan nampak di Masjidil Haram, semua buat ibadat. Kalau kata ada kumpulan-kumpulan kecil pun, pengajian, tadarus, semua itu majlis zikir. Bukanlah tak boleh sembang dunia, tapi sayanglah. Nampak kan? Okey. Satu hari Abu Sa'id kata kharaja Muawiyah keluar, tengok di masjid ada satu halaqah, kumpulan. Kemudian Muawiyah tanya, ma ajlasakum, hampa duduk berhimpun ni buat apa ni? Siapa ni, ada apa ni? Qalu jalasna nadhkurullah, kami duduk ni zikir kepada Allah. Okey, tuan-tuan tengoklah, Muawiyah keluar, nampak mereka duduk berhimpun. Lepas tu Muawiyah tanya, ma ajlasakum, duduk apa tu? Apa maksud dia? Maksud dia, mereka berzikir sengak lah. Kalau mereka berzikir kuat, tentu kalau mereka subhanallah, tentulah Muawiyah tak tanya, duduk apa ni? Kan? Tak dengar ke? Tapi bila Muawiyah tanya, duduk buat apa tu? Artinya mereka duduk berzikir secara sir. Jadi sebab itu kita tengok, kalau kita nak faham majlis zikir itu majlis yang zikir kuat-kuat, ini bercanggah dengan apa yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kan Abu Musa tengok ada satu masjid buat tu, Allahu akbar kuat-kuat tu, Abdullah Mas'ud marah. Tapi Muawiyah ni dia tak dengar. Artinya apa? Zikir adab dia slow. Masa tu tuan-tuan mai dalam masjid ni, tuan-tuan jangan duk hingar tau. Nabi tegur. Sekali lagi tuan-tuan mai semangat kan, pegang biji tasbih besar, dia kata tasbih besar derah sikit kan. Subhanallah. Kawan tu nak semayang, privacy ya. Lepas tu Nabi tegur orang yang baca Quran kuat. Dia kata orang kawan kamu duk cakap dengan Allah, duk bermunajat kepada Tuhan dia, jangan kuat. Artinya zikirlah masih itu lebih khusyuk, itu lebih tawaduk. Itu satu. Jadi tuan-tuan kena faham, majlis zikir itu apa dia? Majlis yang mana orang yang berada di dalamnya mengisi masa dan apa yang mereka lakukan dengan zikir. Saya tengok ramai orang kita, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi tempat orang mati, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi tempat kenduri, dia tak tahu nak buat apa. Sembang rapat ukhuwah bagus, sembang tanya khabar apa semua. Kadang-kadang kalau kita tak ada buat apa kan, kita duduk tunggu bah ke apa ke, zikirlah. Tu ambil duduk tunggu vaksin lah, nak tunggu nak cucuk dia tak tahu nak buat apa, buka zikir. Zikir. Kemudian tuan-tuan, Muawiyah tanya lagi. Ma ajlasakum illa dhak, betul ke hampa tak ada tujuan lain ni, hampa memang duduk pakat-pakat duduk berzikir ni? Hampa saja jawab kat aku macam tu kan? Dia kata ma ajlasna illa dhak, betul kami semua duduk ni berzikir. Tuan-tuan tengok hebat majlis zikir ni, majlis yang orang duduk untuk semata-mata ingat pada Allah. Muawiyah kata apa?
Tengok Muawiyah kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Rasulullah pernah keluar seperti mana aku keluar, dan mendapati ada kumpulan seperti mana kamu berkumpul. Rasulullah berkata, wallahi, Rasulullah kata dekat majlis yang tu, macam Muawiyah tu lah. Rasulullah keluar tengok sahabat duduk berhimpun. Rasulullah tanya, apa siapa ni? Kami duduk berzikir. Apa Rasulullah kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, atani Jibril fa akhbiruni anna Allah yubahi bikumul malaikah. Allah Taala bagi tahu melalui Jibril, Allah berbangga dengan hampa. Muawiyah nak bagi tahu siapa-siapa yang duduk semata-mata berhimpun kerana mengingati Allah. Berhimpun ni tak semestinya kita melengkung menghadap muka hang muka aku. Kadang-kadang kita duduk macam ni, semua orang duduk menghadap masing-masing, zikir masing-masing pun dia jadi majlis zikir. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita buat kesimpulan? Majlis zikir selain daripada kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau apa-apa wirid dan doa selawat dan sebagainya, termasuk juga di dalam majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Juga masuk dalam makna majlis zikir. Kerana apa? Kerana kata Yahya bin Abi Kathir, belajar fiqh macam tengah salat. Maksudnya mengaji ni macam semayang. Itu kata Yahya bin Abi Kathir, tabi'in. Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, majlis yang dikatakan halaqah, majlis zikir itu, majlis, kata Atha, majlis zikir itu majlis yang di dalamnya diajar halal dan haram. Majlis yang di dalamnya diajar jual beli. Majlis yang di dalamnya diajar tentang salat, puasa, kaifa tatazawwaj wa tutalliq. Di dalamnya diajar tentang menikah dan tentang hukum hakam talak. Artinya apa dia? Majlis ilmu. Satu lagi yang menarik daripada Abu Sawwar Al-Adawi. Abu Sawwar Al-Adawi dalam satu majlis ilmu, dia tabi'in. Abu Sawwar Al-Adawi ni dalam satu majlis ilmu duk mengajak macam kita duk mengajak ni, satu ramai dia kata, apa mengajak ni? Subhanallah. Dia kata kat depan tu, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Dia suruh sebut subhanallah, Allahu akbar. Walhal depa duk dalam majlis ilmu, duk baca hadis, duk baca Quran ni. Kata Abu Sawwar tu, dia kata, kalau yang kita duk belajar ni, yang kita duk mengaji ni, kalau ini bukan majlis zikir, aku tidak tahu apa itu majlis zikir. Dia kata, kalau majlis ilmu ini tidak dikatakan majlis zikir, aku tak tahu apa dia tu majlis zikir. Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang orang perempuan rajin buat majlis kelas Al-Quran. Tuan-tuan lelaki-lelaki pun ada kelas Al-Quran. Yang orang mai, orang nak tadarus Al-Quran, itu juga majlis zikir. Kelas Al-Quran, kelas tajwid, kelas tadabbur, kelas tafsir. Kelas yang mana tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan ingat siapa banyak? Bila kita bincang tadi, baca hadis tadi, tuan-tuan ingat siapa banyak? Dalam majlis-majlis ilmu, tuan-tuan, kelas-kelas agama, kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama, ingat siapa banyak? Semuanya membawa kepada mengingati Allah. Bukankah itu termasuk dalam zikrullah? Maka kita dah dapat apa dia malam ni? 3 benda. Satu, kelebihan majlis zikir. Yang kedua, apa yang dikatakan majlis zikir, apa takrif, apa yang dikatakan masuk dalam majlis zikir ni luas. Majlis orang baca Quran, majlis orang mengaji, majlis orang zikir, majlis orang mengaji, orang belajar ilmu dan sebagainya. Yang ketiga pada tuan-tuan, betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang tak bermaksud untuk hadir, tetapi kebetulan dia berada pada tempat dan waktu yang betul, dia juga termasuk dalam rahmat Allah tadi. Kan? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini membagi semangatlah pada saya dan tuan-tuan. Di rumah kita ada ruang, ajak anak-anak kita baca zikir sama-sama. Ajak baca zikir sama-sama. Dia baca zikir dia baca dalam kereta boleh. Dalam kereta cuba kita amal.
Dalam kita buat apa? Ada masa kadang-kadang nak pergi hantar sekolah, suruh dia baca ayat Quran, kita dengar. Suruh dia baca ayat Quran, kita dengar. Lawan menghafal. Tuan-tuan jangan panjang-panjang. Tuan-tuan hafal Qul huwallah, tuan-tuan suruh dia hafal amma. Okey, dengar. Ayah nak hafal Qul huwallah. Kakak hafal amma. Cantik macam tu. Tuan-tuan lagu tu jangan tuan-tuan hafal amma, malulah kat dia. Lagu tu cantik. Daripada kita duduk sembang tak ketahuan, duduk apa isi tak ketahuan, suruh dia hafal. Kalau kita tak boleh sambung, pas kat bini kita. Anak kita baca, kita tak hafal ayat tu, kita jangan buat malu pak, jangan malu pak. Mak hang sambung. Kan, kalau tak boleh, rahmat nak turun macam tu tuan-tuan. Macam tu yang nak bagi erat tu. Bincang hukum, tanya apa isi konten perbincangan kita. Mudah-mudahan dengan kita isi ruang itu, Allah Ta'ala pelihara keluarga kita, pelihara keselamatan perjalanan kita, anak-anak kita tuan-tuan. Dalam dunia hari ini tak ada benteng yang paling kuat melainkan anak-anak dan diri kita. Ingat Allah Ta'ala. Ini sembang apa pun tak tahu kan. Buka lagu duk lawan hafal, suruh anak tu sambung, pak tu pula sambung lagu. Bukanlah tak boleh, sekali-sekala tak apalah lagu kan. Zikrullah. Mudah-mudahan tuan-tuan ini juga nasihat kepada saya dan nasihat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.